Quran satu dulu. Baik, kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan bersama-sama membaca kitab Inilah Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashab rizam syaikhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina bihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadudul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tata'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm. Ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Sadaqallahul azim. Semuanya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu masuk akan ke dalam agama mereka. Kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Dan jikalau seandainya kamu mengikut akan hawa nafsu kamu, sesudah datang kepada kamu itu ilmu ataupun petunjuk, maka tiadalah bagi kamu itu daripada Allah Ta'ala itu pembantu ataupun penolong. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Yang bermaksud tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku lebih kamu kasihi, melebihi kasihnya kepada anaknya, melebihi kasih pada ayahnya, dan melebihi kasihnya pada manusia semuanya. Alhamdulillah. Yang mati silakan Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, pengerusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah. InsyaAllah malam ni kita sambung bab hadanah, penjaga anak-anak hari tu. Tak habis lagi. Kenapa berkelompok kat situ, kumpul kat situ? Itulah yang grup itulah kumpul je kat situ. Tu parti mana? Tu parti mana? Perpaduan. Itulah ada selonggok je kat situ kan. Depan dia kosong, tak ada orang. Jin duduk. Baik, insyaAllah malam ni kita sambung bab hadanah hari tu. 4.4.5, ibu tidak berkahwin lain. Ibu tidak berkahwin lain. Apa kata musannaf? Hak penjagaan anak gugur jika ibunya berkahwin lain. Hak penjagaan anak gugur jika ibunya, ibu si anak, berkahwin dengan lelaki lain.
sekalipun belum disetubuhi oleh suaminya, atau suami itu redha anak tersebut tinggal bersama-samanya. Kalau suami yang kedua tu redha anak tu tinggal bersama, okeylah. Tapi kalau suami yang kedua tu tak redha, tak sukalah, tak suka dengan anak perempuan tadi, maka hak penjagaan tu boleh gugurlah kepada ibu tadi. Kalau adanya komplain, bantahan daripada bekas suami dan sebagainya, bekas suami mana suami pertama lah, dia protes, komplain, jadi benda tu kemungkinan besar akan berpindah hak penjagaan anak kepada orang lain. Gitu. Baik, kemudian ini berdasarkan hadis Rasulullah begitu, anta haqqu bihi ma lam tankihi, engkau berhak menjaga anakmu selagi engkau tidak berkahwin. Dalil akal juga menunjukkan bahawa hak penjagaan anak gugur apabila ibunya berkahwin lain dengan kesibukannya menunaikan hak suami. Dalil lain pula menyatakan bahawa hak penjagaan itu gugur ialah tentu si ibu sibuklah dengan urusan melayan suami yang kedua, suami nombor 2 lah, bukan poligami. Perempuan tak ada poligami kan. Okey, lelaki yang poligami. Dengan ini tidak ada jaminan ibu akan terus menjaga dan memberi perhatian kepada anaknya. Okey, walaupun begitu terdapat 2 keadaan yang dikecualikan. 2 keadaan ini dikecualikan, mana anak tadi boleh tinggal bersama dengan ibu lagi walaupun ibu dah kahwin lain, isteri yang suami yang nombor 2 kan. Dengan syarat bapa kepada kanak-kanak itu atau bapa tirinya bersetuju supaya anak itu tinggal bersama dengan ibu dia. Keadaan ini mengekalkan hak ibu menjaga anak tersebut dan mengugurkan hak nenek. Jadi kalau bekas suami perempuan itu setuju anak itu tinggal dengan ibu dia, ibu perempuan tadi, maknanya bolehlah tinggal kekal sama dengan ibu tadilah. Ataupun ibu tirinya pun tak kisah, tinggal sama-sama pun tak apa. Dan kat situ pun kemungkinan besar dia punya penjagaan itu lebih terjamin lah, sebab ibu bersama dengan dia. Okey. Kemudian suami yang baru kepada ibu, suami yang baru kepada ibu adalah kaum keluarga anak itu dan termasuk di kalangan mereka yang punya hak penjagaan anak. Ini pun gugur daripada berpindah ke penjagaan orang lain. Di mana suami baru pada ibu itulah kaum keluarga anak itu sendiri, kaum kerabat dia jugalah. Dan ia pula termasuk di kalangan mereka punya hak penjagaan terhadapnya. Sekalipun mungkin dia punya susul gaul tu jauh lah, mungkin kerabat jauh lah. Mana suami perempuan tu yang nombor 2 tu kemungkinan kaum kerabat dia juga, kaum kerabat perempuan itu, tetapi kerabat yang jauh, bukan kerabat dekat. Tapi kalau seandainya, jadi maknanya kalau masing-masing setuju anak itu tinggal dengan ibu dia, tinggallah dengan ibu dia. Jadi di sini dalam keadaan itu hak ibu menjaga anaknya tidak gugur jika suami bersetuju menjaganya. Ini demikian kerana suami punya hak penjaga terhadap anak. Tapi kalau seandainya suami kata aku nak jaga, maka dia boleh pindah pada suami lah. Suami juga pun ada hak lah penjagaan anak. Dia juga mempunyai sifat kasih sayang yang mendorongnya bekerjasama dengan isteri bagi menjaga dan memberikan perhatian kepada anak tersebut. Okey, seterusnya yang 4.4.6. Okey, apa lagi menyebabkan hak penjagaan anak itu berpindah kepada nenek? Antaranya ialah ibu mengidap penyakit yang sukar sembuh. Ibu si budak itu dia mengidap penyakit yang sukar sembuh seperti batuk kering, lumpuh separuh badan, kena stroke, lumpuh separuh badan, ataupun ibu buta, ataupun ibu pekak, maka dia tak berhak jaga anak tadi. Dia boleh menjejaskan hak penjagaan pada dia lah.
Kalau ibu tu uzur sakit kan, macam mana dia sendiri pun dia tak nak urus, macam mana dia nak urus anak dia? Gitu. Hal ni demikian kerana keuzuran dirinya, menjejaskan penjagaan anak tersebutlah. Dan hak penjagaan anak boleh berpindah kepada orang lain, terutama pada nenek lah. Mana biasanya belah perempuan dulu. Kalau belah perempuan tak ada juga, baru pindah kepada bekas suami. Baik, kemudian 4.5, seseorang yang tidak memenuhi satu daripada 6 syarat tersebut, maka hak penjagaannya gugur. Seseorang yang tidak memenuhi satu daripada 6 syarat tersebut. Ada 6 syarat kan? 6 syarat mana ibu tu boleh jaga anak tadi. Antaranya ialah hadana, berakal. Hari tu kita dah sebut, antaranya berakal. Orang gila, perempuan gila tak boleh jaga anak. Kemudian Islam. Kalau ibu dia murtad, dia tak boleh jaga anak. Kemudian iffah dan amanah. Ibu tu seorang yang iffah, dia pelihara maruah diri, dan dia juga seorang yang amanah. Kalau dia jenis orang yang sosial, tak jaga dia punya diri sendiri pun, kan, suka ikut jantan, kulu kilir dari baru, bertukar-tukar jantan kan. Bertukar-tukar jantan lah. Jadi mana dia tak iffah lah, mana tak pelihara diri dia, macam mana dia nak jaga anak? Gitu. Kemudian yang keempat itu bermukim. Naklah dia bermukim, maka dia bukan jenis orang perempuan tadi, bukan suka berpindah randah sana sini, sehingga kan anak tu terabailah sebab kan suka berpindah randah. Kemudian ibu tadi tak kahwin lain. Kalau kahwin lain, maka hak penjagaan anak boleh berpindah kepada orang lain. Tetapi dengan syarat, tak berpindah dengan syarat, maknanya bekas suami dia setuju. Budak tu kahwin, tinggal dengan perempuan tu tadi, dengan ibu dia berserta dengan bapa tiri dia lah, kalau dia setuju. Kemudian yang keenam, si ibu tidak ada penyakit tadi. Si ibu tidak ada penyakit yang boleh menjejaskan kesihatannya, seperti batuk kering, lumpuh seluruh badan tadi, buta, pekak. Kerana dianya itu semua boleh menggugurkan hak penjagaan pada dia. Kemudian yang seterusnya tadi, maknanya seseorang yang tidak memenuhi satu daripada 6 syarat tersebut, maka hak penjagaannya gugur dan berpindah kepada pihak lain mengikut turutan, iaitu dia akan pindah pada nenek dulu. Bila hak penjagaan gugur pada ibu, dia akan berpindah kepada nenek. Kalau nenek pun tak boleh nak urus, tak boleh nak jaga, nenek pun susah, maka hak penjagaan anak berpindah kepada adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan ibu. Kemudian adik-beradik pun tak ada yang volunteer nak hantar. Anak-anak kata nak jaga budak tadi, maka berpindah kepada ibu saudara sebelah ibu, dan seterusnya lah. Tuan-tuan. Lepas tu nanti barulah kepada suami. Jadi mana suami itu jauh lagi. Gitu. Baik, kemudian macam mana cara pula kita nak mensabitkan syarat penjagaan tidak dipenuhi? Cara mensabitkan syarat penjagaan tidak dipenuhi. Seseorang yang tidak memenuhi syarat penjagaan dapat disabitkan melalui satu daripada 3 cara berikut. Yang pertama, pengakuan penjaga sendiri. Contohnya pengakuan ibu sendiri. Jika penjaga kanak-kanak tersebut seperti ibunya mengakui telah berkahwin lain atau menghidapi penyakit yang sukar sembuh, maka hak penjagaannya gugur. Mana ikrar lah, ikrar pengakuan ibu sendirilah. Memang dia kata dia serenda lah, angkat tangan lah kan. Saya serenda lah, angkat tangan. Memang tak boleh nak jagalah budak ni. Sebab aku pun sakit, terlantar, tak sihat, uzur. Kemudian nasib nak pergi hospital aja. So macam mana nak jaga anak, nak urus anak sekolah pun susah. Okey, susah kan? Jadi maknanya ikrar lah, pengakuan ibu sendirilah. Memang dia serenda atau dia nak jaga. Kemudian yang kedua, bantahan. Apabila terdapat dakwaan ataupun bantahan bahawa
penjaga kanak-kanak itu tidak memenuhi syarat penjagaan dan dikemukakan bukti yang kukuh ketika itu bahawa si ibu tak boleh nak jaga. Nampak? Contohnya suami lah, suami bantah, bekas suami dia bantah lah. Bekas suami bantah ataupun adik-beradik suami dia, bekas suami itu bantah. Ataupun bekas pak mak mentua bantah dan sebagainya kan. Dan mereka menunjukkan bukti bahawa si ibu ni memang tak boleh nak jaga budak tadi. Okey, maka dia boleh berpindah kepada penjagaan pada nenek. Kemudian yang ketiga, keputusan hakim. Jika hakim ragu akan syarat-syarat pada penjaga kanak-kanak tersebut dan setelah mensabitkannya berdasarkan pensiasatan, maka hak penjagaan gugur. Mana yang ketiga, mana hakim punya perintah mahkamah lah. Yang ketiga, perintah mahkamah. Setelah mahkamah mendengar keterangan daripada pihak-pihak yang terbabit berkenaan dengan budak tadi, contohnya memang ibu dia tak boleh nak jaga dan sebagainya, jadi mahkamah keluarkan perintah lah. Bila mahkamah dah keluarkan perintah, nak tak nak memang kena ikutlah perintah mahkamah. Macam tu. Kecuali lah kalau ada rayuan daripada pihak yang tersebut. Okey, daripada pihak defendant. Biasanya yang bantah ni biasa plaintiff lah. Plaintiff kan, plaintiff bantah, defendant kena bantah. Kena bantah lah, kena dakwa. Okey, kalau seandainya yang kena dakwa tu buat rayuan kepada hakim, hakim boleh kemungkinan akan bertukar keputusan. Dia boleh ubah pula keputusan dia. Kalau seandainya ada rayuan daripada pihak yang kena bantah. Habis tu tuan. Kemudian kita masuk kepada bab penyusuan. Bab penyusuan dan hukum yang berkaitan dengannya. Apakah dikatakan penyusuan? Penyusuan dari segi bahasa bermaksud menghisap tetek. Menghisap tetek ataupun minum susunya. Itu dikatakan penyusuan. Penyusuan, sementara penyusuan pada segi syarak ialah susu perempuan yang mengalir masuk ke dalam perut bayi. Susu perempuan yang mengalir masuk ke dalam perut bayi. Itu dikatakan sebagai penyusuan. Sama ada perempuan tu perah susu ke ataupun dia tak perah ke, yang penting susu perempuan tu lah. Yang penting susu perempuan tu. Kadang ada juga kadang dia perah kan, perah masuk dalam botol. Guna anak dia susu lah dia tu. Ataupun langsung direct lah dengan tetek kan, dengan tetek ibu tu. Macam tu. Jadi yang nak bincang ni budak, bukan bapak budak. Bukan bapak budak. Kalau bapak budak tak masuk dalam bab ni, maka dia tak akan masuk dalam anak susuan. Dia tak akan masuk. Dia jadi bapak susuan tu kan. Okey, faham kan? Macam tu. Baik, dalil persyariatannya. Daripada kisah hukum bagi seorang perempuan menyusukan bayi yang bukan anaknya adalah harus. Kena faham Hukum bagi seorang perempuan menyusukan bayi yang bukan anaknya adalah harus. Dan telah dimaklumi sebelum kedatangan Islam. Islam memperakui dan tidak mengharamkan menyusukan anak orang lain. Boleh menyusukan anak lain lah. Seperti Nabi pun menyusu dengan perempuan lain kan, bukan ibu dia. Itulah Halimatul Sa'diyah. Jadi Halimatul Sa'diyah itu sebagai ibu susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu susuan. Jadi Islam tidak menegah. Walaupun sebelum tu memang budaya Arab dah macam tu lah. Budaya Arab memang berlaku macam tu. Sebelum Nabi lantik jadi Nabi lagi, dah ada dah budaya tu. Dan budaya itu berlanjutan hinggalah sampai pada Islam. Islam pun tak menegah dalam bab penyusuan tadilah dengan perempuan lain. Baik, hal ini ialah kerana setengah keadaan penyusuan mempunyai kepentingan dan memenuhi keperluan tertentu. Contohnya,
ibu kepada bayi tersebut meninggal dunia. Nampak? Ibu kepada bayi tersebut meninggal dunia. Sudah tentu bayi tersebut dia nak menyusu kan. Tapi dia nak menyusu dengan siapa? Mak dah meninggal. Ataupun mak sakit. Atau mengidap penyakit yang menghalangkan kepada penyusuan. Dah perempuan tu terlantar. Jadi mana ada susu pun tak ada kan. Dia tu sakit. Itu sebabnya dalam konteks Islam ni membolehkan menyusu dengan perempuan lain. Okey. Jadi dalam keadaan ini perempuan yang lain perlu menyusukannya untuk memastikan bayi tersebut terus hidup. Kalau tak, bayi tadi akan kemungkinan sakit, meninggal dunia dan sebagainya. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Matlah surah Al-Quran dia kata wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Yang bermaksud dan sebaliknya jika kamu daripada kedua pihak mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukan dia. Jika kamu daripada kedua pihak lelaki perempuan lah, ada masalah dalam bab penyusuan tadi, mungkin daripada ayah pun masalah, daripada ibu sendiri pun sakit masalah, maka bolehlah menyusu dengan perempuan yang lain. Itu ayat dalam surah At-Talaq ayat 6. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 233 pula Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junah alaikum. Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tiada salahlah bagi kamu. Tak salahlah macam tu. Tapi sebaiknya kalau nak susukan dengan perempuan ni, perempuan lain ni, biarlah perempuan yang berbaik lah. Perempuan yang berbaik, perempuan yang soleh-soleh. Ni kan menyusu dengan perempuan yang tak tentu arah kan, anak pun jadi tentu arah. Anak pun jadi degil. Sebab apa? Dia ikut dengan ibu susu dia. Baik. Kemudian apakah hukum menyusukan bayi? Okey. Penyusuan bayi hak ibu. Dia kata, penyusuan bayi hak ibu, tetapi dia bukan wajib. Penyusuan bayi hak ibu, tetapi bukan wajib. Ibu tadi menyusukan anak. Dia bukan wajib. Bukan wajib isteri kita tu menyusukan anak kita. Yang buat anak siapa? Kan? Yang buat anak siapa? Suamilah. Kan? Si ayah yang buat anak kan? Okey. Anak yang lahir itu, adakah wajib si isteri kita menyusukan? Hukumnya adalah tidak wajib. Tak wajib dia menyusukan. Macam tu. Baik, lihat di sini dia kata penyusuan bayi sebagai hak kepada ibu. Bermaksud seorang ibu boleh menentukan pilihannya sendiri, sama ada ingin menyusukan ataupun tidak. Mana pilihan kepada ibu? Pilihan pada isteri kita sama ada nak menyusukan ke tidak, terpulang pada dia. Jika dia memilih untuk menyusukannya, suami dan orang lain tak boleh menghalang dia. Kalau isteri kita sendiri nak menyusukan anak kita sendiri, kan, dah lah sama hidup, kan, satu rumah tangga, satu rumah, kan, suami isteri dan sebagainya, sudah tentulah isteri kita nak menyusukan dia, anak kita sendiri. Dan suami pun tak boleh nak halang. Sebaliknya kalau dia, isteri, tak mau menyusukannya, suami mesti mencari ibu susuan untuk menyusukan anak tadi. Sebenarnya kalau isteri kita tak nak menyusukan anak kita sendiri, dia tak nak, itu hak dia lah. Dia tak boleh nak paksa dia. Sebut dalam kitab, mana si suami tidak boleh memaksa si isteri menyusukan anaknya. Walaupun hidup tu hidup rumah tangga lah, dua-dua kan, suami isteri. Okey, tak wajib. Terpulanglah kepada isteri nak menyusukan tidak. Kalau dia tak nak menyusukan, paksalah cari perempuan lain untuk menyusukan. Cari perempuan lain untuk menyusukan, bukan cari perempuan lain untuk jadi isteri. Ada pula tu dia kata, kalau tak nak menyusukan tak apa, saya cari rumah nombor 2 dia. Cari yang nombor 2. Dia kata, tak apalah, kalau tak nak menyusukan tak apalah, cari seorang lagi.
buat buka cawangan baru kan. Macam tu. Baik. Sementara penyusuan bayi wajib kepada ibu. Penyusuan bayi wajib kepada ibu bermaksud seorang ibu wajib menyusukan bayinya, sama ada bersetuju ataupun tidak, selagi dia mampu menyusukannya tanpa keuzuran syarak. Itu maksud dengan penyusuan wajib. Dia ada dua tu, penyusuan hak dengan penyusuan wajib. Penyusuan hak, penyusuan wajib. Kalau dalam bab penyusuan ni ialah penyusuan hak. Mana isteri dia ada hak menyusukan, sama ada nak ke tak nak tu pulang pada dia. Kalau penyusuan wajib, nak tak nak isteri kena susukan. Dia tak boleh bagi alasan tak boleh nak susukan. Itu dia katakan penyusuan wajib. Dalam bab penyusuan ni dinamakan ialah penyusuan hak, bukan penyusuan wajib. Okey. Fatwa dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa penyusuan merupakan hak, hak ibu, dan dia boleh menuntut hak menyusukan anaknya jika mahu. Ibu tak wajib menyusukan anaknya melainkan jika tiada orang lain yang boleh menggantikannya. Nampak? Jadi maknanya kalau fatwa mazhab Syafi'i dia kata penyusuan itu ialah penyusuan hak ibu. Hak. Bila hak ini terpulang pada ibu. Nak tak nak terpulanglah. Kalau dia sayang anak tu mungkin dia susukan. Kalau dia mungkin tak sayang, dia pun tak minat dengan budak kecil, mungkin dia tak nak susukan. Dia beranak nak, dia nak beranak. Tapi menyusukan anak dia tak nak. Kan? Kalau penyusuan wajib, lain. Kalau penyusuan wajib, nak tak nak, dia kena susukan. Dia sakit ke, dia tak sakit ke, dia kena susukan. Macam tu. Jadi ibu tak wajib menyusukan anak melainkan jika tiada orang lain yang boleh menyusukan. Kalau orang lain tak ada menyusukan, kan, maka dia wajib menyusukan. Macam tu. Itu dikatakan penyusuan wajib. Tapi kalau seandainya dia tak mampu menyusukan, maka barulah kena cari orang lain. Ketika itu ibu wajib menyusukan anaknya dalam keadaan memaksa lah. Kalau seandainya itu penyusuan wajib. Kalau macam wajib, nak tak nak dia kena buat. Tapi kalau penyusuan hak, terpulang kat dia. Kalau dia sayang budak tu, disusukan. Kalau dia tak sayang, dia tak susukan. Dan suami tak boleh paksa dia menyusukan. Macam tu. Hari ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, dia kata, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Yang bermaksud dan ibu-ibu naklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan. Bagi sisi yang nak menyempurnakan penyusuan, bolehlah menyempurnakan susuan sampai biasanya selama 2 tahun genap. 2 tahun genap. Kebiasaan begitulah. Dan seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, dia kata, wa in ta'asartum fasatardi'u lahu ukhra tadi. Dan sebaliknya, jika kamu daripada kedua pihak mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan tadi menyusu dengan orang lain. Mana anak tadilah boleh menyusu dengan perempuan yang lain. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Dan jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah mereka upahnya. Kalau isteri kita menyusukan anak kita, kena bagi upah. Tuan-tuan ada tak bagi upah? Tuan-tuan ada bagi upah tak kepada isteri tuan-tuan? Ketika dia menyusukan anak tuan-tuan dululah, ketika dia masih kecil. Dia tak bagi kan? Ada yang tak tahu, ada yang tak kisah aje kan? Macam tu. Tapi kalau ikut Al-Quran, dia kata fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah mereka upahnya.
Mana isteri pun dia berhak untuk mendapat upah. Sebab apa? Penyusuan tu tak wajib bagi dia. Menyusukan anak tu tak wajib bagi dia. Disebabkan tak wajib, kemudian dia pilih untuk menyusukan anak itu, maka si suami kena bagi upah. Kena bagi upah. Sama juga kalau seandainya anak itu dibagi pada ibu susuan, kan kena bagi upah juga dah. Betul tak? Kan kena bagi upah juga kepada ibu susuan. Itu juga dengan isteri kita. Kalau isteri kita menyusukan anak kita waktu kita dulu, si suami kenalah bagi upah juga. Upah tu bincang masing-masing lah. Gitu. Okey. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa penyusuan adalah hak ibu, bukan wajib batasnya. Dia merupakan hak saja. Bila sebut hak, mana ada dua pilihan. Maknanya sama ada dia nak ke tak nak. Kalau dia nak, suami kena bagi upah. Kalau dia tak nak, suami tak boleh paksa. Gitu. Kalau penyusuan wajib, nak tak nak dia kena menyusukan juga. Dan tak wajib bagi upah. Sebab benda wajib. Kalau benda wajib, kalau penyusuan tu wajib kepada isteri kita, maka tak perlu bagi upah. Sebab penyusuan tu wajib bagi dia. Masalah sekarang ni penyusuan tu bukan benda wajib bagi dia. Sebab benda bukan benda wajib, so yang kena bagi upah. Okey. Hal demikian kerana apabila Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, dia kata wal walidatu yurdi'na auladahunna, dan ibu-ibu naklah menyusukan anak-anak mereka. Ibu-ibu naklah menyusukan. Hendaklah ni bukan bermaksudnya wajib. Dekat. Ibu-ibu naklah menyusukan anak-anak mereka. Bukan maksud naklah menyusukan ni maksudnya bukan bermakna wajib. Tetapi bermakna hak. Dia kata. Maka ada dua pilihan. Ia boleh diandaikan bahawa ibu-ibu wajib menyusukan anak-anak mereka. Dan dia juga boleh diandaikan bahawa ibu-ibu berhak menyusukan anak mereka. Jadi perkataan orang kata ibu-ibu hendaklah menyusukan anak ini, dia ada dua tafsiran. Satu, ibu-ibu wajib menyusukan. Yang kedua, ibu-ibu berhak menyusukan. Tapi ulama sepakat menyatakan bahawa maksud itu ibu-ibu berhak menyusukan, bukan wajib menyusukan aja. Faham kan? Baik. Dan juga Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, dia kata wa 'alal walidati irda'u auladahinna. Wa 'alal walidatu irda'u auladahunna, dan ibu-ibu wajib menyusukan anak-anak mereka. Ni kalau wajiblah. Maka ayat yang kedua ni batal. Ayat yang kedua menyatakan wajib tu batal. Dia kata wa 'alal walidatu irda'u auladahunna, ibu-ibu wajib menyusukan anak mereka. Jadi makna wajib ni terbatal. Wala bagaimanapun, apabila dibaca firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, wa in ta'asartum fasatarji'u lahu ukhra, dan sebaliknya jika kamu daripada kedua pihak mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya. Jelaslah andaian yang kedua dalam ayat yang pertama tersebut, iaitu penyusuan menjadi hak ibu. Kalau kita lihat pada ayat yang kedua ni, ayat kedua dia kata kalau kamu tak mampu bolehlah cari ibu susuan. Bila sebut cari ibu susuan ni bermaksud penyusuan tadi dia jadi tak wajib pada ibu yang pertama tadi. Pada ibu asal dia tak wajib. Sebab apa? Ada ayat yang kedua menyatakan kalau kau tak mampu, mana bolehlah cari kata ibu susuan yang lain. Kalau seandainya penyusuan tu jadi wajib, maka sudah tentu tidak ada ayat kedua yang menyuruh mencari ibu susuan. Nampak? Itu tak ada ayat kedua menyuruh mencari ibu susuan. Sedangkan ada ayat kedua menyuruh mencari ibu susuan kalau seandainya kamu tak mampu untuk menyusukan anak tersebut, ataupun isteri tak mampu menyusukan anak tadi. Hal demikian, jika penyusuan wajib atas Allah Ta'ala, tentulah Allah Ta'ala tidak berfirman fasaturdi'u lahu ukhra, dan bolehlah perempuan lain menyusukan dia. Sudah tentu tak ada ayat itu. Sudah tentu takkan ada ayat
maka bolehlah perempuan itu menyusukan. Sekarang ni ayat yang kedua tu dah ada. Dan tentulah kesulitan dan perselisihan dengan suami tidak berlaku disebabkan penyusuan. Dan pastilah ibu tak boleh menolak penyusuan terhadapnya. Jadi kalau seandainya penyusuan tu wajib kepada ibu, ibu dia tak ada pilihan lain. Nak tak nak dia kena susukan juga anak dia, walaupun dia tak ada susu ke, punting susu dia kosong ke, dia kena susukan juga. Minum susu botol pun tak boleh. Minum susu botol pun tak boleh. Sebab apa? Penyusuan tu wajib kepada ibu. Kan ada yang bayi-bayi yang minum susu botol tapi memang tak digalak-galak. Biasanya lah doktor-doktor kan tak galak kan, menyusu kan dengan susu botol ini. Baik. Seterusnya, tambahan lagi apabila dibaca firman Allah Subhanahu wa taala, fa in aradna lakum fa'atuhunna ujurahunna. Dan sekiranya mereka ibu menyusukan anak kamu, maka berikanlah mereka upahnya. Berikanlah upahnya, ganjarannya lah. Ini menambah baik, menambah kuatkan anayan yang kedua dalam ayat yang pertama. Bahkan itulah maksud sebenar ayat tersebut. Dalam hal ini, jika penyusuan adalah wajib atas ibu, sudah tentu dia tidak berhak mendapat upah, kerana tiada upah bagi benda yang wajib. So kalau seandainya penyusuan tu wajib kepada isteri kita, sudah tentu dia tidak perlu mendapat upah, sebab benda tu wajib bagi dia. Tanggungjawab dia kena buat. Disebabkan dia bukan tanggungjawab dia, so kena bagi upah. Upah tu bincanglah, kan? Bincang dengan isteri apa upah yang dia nak, kan, macam tu. Saya nak upah bang, belilah kereta saya sebiji lagi, kan? Kereta wildfire tu, gitu kan? Upah dia. Baik. Begitu juga apabila Allah Ta'ala merintahkan pemberian upah kepada isteri-isteri kerana menyusukan anak jika mereka menuntutnya. Begitu juga Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala memerintahkan pemberian upah kepada isteri-isteri kerana menyusukan anak jika mereka menuntutnya. Ini menunjukkan bahawa isteri diberi pilihan. Nampak? Isteri diberi pilihan, bukan paksaan untuk menyusukan anak. Kesimpulannya, penyusuan adalah hak ibu yang perlu diberikan jika dia menuntutnya. Jika ibu tadi menuntut, ia bukanlah wajib dan tak boleh dipaksa jika dia menolak, kecuali sekiranya dia sahaja yang boleh menyusukannya. Ketika itu penyusuan adalah wajib disebabkan tiada pilihan lain. Kalau tiada pilihan lain, memang ibu tu kena nyusukan juga, sebab dengan orang lain memang dia tak nak menyusu. Memang orang lain memang dia tak nak setuju, dia nak dengan ibu dia juga. Maka ibu tu wajiblah menyusukan. Contohnya kisah apa tu, Nabi Musa, kan? Kisah Nabi Musa di mana ibunya menghanyutkan Musa dalam sungai ni, kan? Sungai ni dia letak dalam bakul tu, dihanyutkan Nabi Musa. Macam tu. Sebab apa? Musa, Firaun telah merintahkan mana-mana anak lelaki yang lahir maka naklah dibunuh. Maka ibunya mencari jalan macam mana. Maka akhirnya Nabi Musa dihanyutkan sungai ni, sehinggalah sampailah kepada istana Firaun. Sampai di Firaun. Maka isteri Firaun pun jatuh cinta kepada anak tadi, mana Musa. Lalu dia ambil Musa tadi untuk dijaga. Mulanya Firaun tak setuju, tapi akhirnya setelah dirayu oleh isteri dia, maka akhirnya Nabi Musa pun dijaga dan pelihara dalam istana Firaun. Cuma masalahnya Nabi Musa masih kecil. Disebabkan dia masih kecil, Nabi Musa perlu menyusu. Maka dia carilah perempuan-perempuan istana yang siapa yang boleh menyusukan Musa.
Dicarilah perempuan-perempuan istana siapa yang boleh menyusukan Nabi Musa, tapi tidak ada seorang pun yang Nabi Musa nak menyusu dengan dia. Maka akhirnya dihebahkan dalam negeri Mesir, sesiapa yang boleh menyusukan akan Nabi Musa AS. Maka akhirnya kembalilah Musa kepada ibu dia semula. Nampak? Kembali Musa pada ibunya, dan ibunya bila menawarkan teteknya kepada Musa, maka Musa pun menyusulah dengan ibu dia semali. Nampak? Nampak? Maksudnya ibu dia dah wajib menyusukan Musa tu. Sebab apa? Nabi Musa dia tak nak menyusu dengan mana-mana perempuan lain. Dia nak menyusu dengan ibu dia juga. Itulah cantiknya Allah Ta'ala aturkan perjalanan tadi. Dan akhirnya Musa hidup dalam istana Fir'aun. Cerita. Wallahu a'lam bishawab. Sekadar itulah tuan-tuan perkongsian kita malam ini. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi kesan penyusuan sebagai hak, bukan wajib. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa ma'lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasi'ana fata ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'alana bil Allahumma faqihna fi din. Allahumma faqihna fi din. Allahumma ja'al hadza jamal marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqal ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Satu nak sebut kitab kita ni, kitab jilid ni dah nak habis. Kitab ni nak habis dah. Kita nak tukar kitab apa?